Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang proses pengurusan pusaka di pejabat pusaka kecil. Baik, selepas permohonan difailkan, kita telah mengumpul semua maklumat yang berkenaan. Kita akan hantar permohonan ini di pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ini adalah di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Mereka lah yang bertanggungjawab dalam mengurus dan membahagikan harta pusaka di bawah yang bernilai di bawah 2 juta. Baik, selepas permohonan dihantar, maka pihak jabatan akan membuat semakan berkenaan dengan borang yang dihantar tadi. Butiran berkenaan dengan harta dan juga siapa waris-waris yang layak untuk mendapat bahagian dalam harta pusaka tersebut. Dan butiran ini mestilah betul dan juga tepat. Jika ada sebarang kesangsian ataupun makluman tidak lengkap, maka pihak jabatan akan berurusan dengan wakil ataupun wasi ataupun orang yang dilantik sebagai pentadbir harta tersebut yang disepakati sebagai pentadbir harta lah. Baik, apabila jika maklumat yang diberikan lengkap, maka pihak pejabat pusaka akan mendapatkan penilaian harta daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH untuk menilai nilai keseluruhan harta tersebut. Jika harta lebih daripada 2 juta, maka kes akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi, atau dalam masa yang sama pihak pejabat pusaka juga akan merujuk ke Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan semakan jika permohonan awal telah dibuat di Mahkamah Tinggi sebelum ini oleh waris yang lain. Jika harta tidak melebihi 2 juta dan tidak ada permohonan awal dibuat, maka pihak jabatan berpuas hati dengan segala butiran yang diberikan dan semakan juga tidak menunjukkan sebarang pertindihan permohonan ataupun melebihi nilai harta tidak melebihi 2 juta, maka pihak pejabat pusaka akan memanggil waris-waris untuk perbicaraan pusaka. Baik, di dalam perbicaraan ini ia bertujuan untuk menentukan waris-waris, siapakah waris yang berhak dalam mewarisi harta si mati. Dalam masa yang sama juga ia untuk memastikan harta tersebut mestilah milik penuh si mati ataupun berapa pecahan harta tersebut adalah milik si mati. Contohnya rumah yang dibeli secara loan bersama. Jadi pihak pejabat pusaka akan menilai, akan bertanya kepada waris-waris berkenaan dengan pemilikan, status pemilikan harta tersebut, dan juga untuk mengesahkan cara pembahagian harta si mati, sama ada faraid ataupun muafakat seperti yang disepakati antara waris-waris yang berkenaan. Jika telah selesai urusan pembicaraan, maka pihak pejabat pusaka akan menyediakan perintah pembahagian. Jika ada sebarang rayuan ataupun waris tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat hasil daripada pembicaraan tadi, maka mereka bolehlah memfailkan permohonan rayuan mereka ke Mahkamah Tinggi. Jika ada rayuan, maka kes akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Jika waris-waris berpuas hati dengan keputusan pembahagian,
seperti yang telah dibicarakan, maka perintah pembahagian akan dikeluarkan. Pemohon akan mendaftarkan perintah ini di pejabat tanah berkaitan bagi tujuan turun bilik ataupun mengemukakan kepada agensi tertentu untuk tujuan tukaran bilik lah, seperti kenderaan, wang simpanan dan sebagainya. Okay. So, secara ringkasnya, ini adalah carta aliran proses pengurusan pusaka di pejabat pusaka kecil. Ia bermula dengan permohonan, kemudian ia pergi kepada semakan. Selepas semakan, pihak pejabat berpuas hati, tidak ada masalah dari segi nilai harta ataupun tuntutan asal ataupun dari segi butiran, maka waris akan dipanggil untuk perbicaraan, dan perbicaraan yang dibuat bagi memastikan status harta tersebut dan bagaimana siapakah waris-waris yang berhak dalam tuntutan tersebut, dan juga bagaimana harta tersebut akan dibahagikan, sama ada mengikut faraid ataupun muafakat ataupun jika ada hibah dan sebagainya. Kemudian pejabat akan menyediakan perintah pembahagian. Dalam tempoh itu waris dibenarkan untuk membuat rayuan jika tidak berpuas hati dengan keputusan pembahagian yang telah diputuskan di semasa perbicaraan. Dan jika ada rayuan, bolehlah kes dipindahkan ke mahkamah tinggi. Tapi jika tidak ada rayuan, maka perintah pembahagian akan dikeluarkan dan kemudian urusan pusaka selesailah. Jadi ada lebih kurang 8 proses asas dalam proses pengurusan pusaka. Okay. Di dalam urusan ini, dalam proses ini saya jadikan ia sesimpel mungkin, seringkas mungkin agar ia mudah difahami oleh hadirin sekalian dan para pendengar bagaimana urusan pusaka di pejabat pusaka kecil dibuat. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat dan memberi kefahaman tentang proses pengurusan pusaka yang dibuat di pejabat pusaka kecil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.